Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah semalam kita telah pun bersama-sama dalam kelas ini yang pertama kita dah sebutkan maksud ahli sunnah wal jamaah, bagaimana ahli sunnah wal jamaah itu, konsepnya, definisinya, dan siapakah yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Dan kita telah sebutkan juga semalam tentang apa yang kita panggil sebagai sumber-sumber akidah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Yang suka anak ingatkan juga di sini ialah konsep akidah di sisi ahli sunnah wal jamaah, dia tidak terhad kepada apa yang kita panggil sebagai isu-isu yang bersifat teori. Akidah secara jemaah dia bukanlah bersifat teoretikal, tapi dia bersifat praktikal, di mana dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini iman terdiri daripada perkataan, ucapan hati, iaitu dah tasdik, membenarkan, ucapan lisan, mengucap dua kalimah syahadah, amalan hati, iaitulah perasaan takut, harap, cinta kepada Allah, cinta ke Rasulullah, cinta ke orang beriman, dan semuanya itu termasuk iman. Dan juga amalan anggota badan seperti salat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, zikir. Ini semua di sisi ahli sunnah wal jamaah disebut sebagai iman. Jadi sebab itulah kita kata akidah ahli sunnah wal jamaah dia syumul, dia bersifat meluas, dia bersifat apa yang kita kata sebagai orang kata apa, menyeluruh dalam pelbagai aspek dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, kerana hakikatnya dia tidak lain tidak bukan adalah Islam itu sendiri. Baik. Sekarang kita dah sebutkan ahli sunnah wal jamaah ni akidahnya bersandar kepada Al-Quran, sunnah, ijma' dan juga penggunaan akal dan fitrah. Baik. Apa itu Al-Quran? Yang pertama kita nak bincang Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah ini sumber utama. Sebagai seorang Muslim, bila kita kata orang Islam, maka ini adalah rujukan. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Suratul Nisa ayat 59. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin daripada kalangan kamu. Pemimpin maknanya di sini ialah dua segi. Pemimpin dengan makna pelaksana perintah-perintah Allah dalam masyarakat, iaitu pemerintah dari segi politik. Dan yang kedua, pemimpin dari segi membimbing kita untuk memahami kehendak Allah dan Rasulnya dalam suruhan dan larangan, itulah para ulama. Kemudian kata Allah, jikalau kamu bercanggah, berpelagah dalam satu perkara tidak dapat diselesaikan, atau berlaku percanggahan pendapat antara ulama dalam kalangan pemimpin, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasul. Jikalau benar kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ini adalah sebaik-baik jalan penyelesaian dan sebaik-baik tempat kembali. Jadi maknanya di sini ahli sunnah wal jamaah meletakkan kitab, sunnah dan ijma' sebagai asal pembinaan akidah mereka, kerana kita kata Allah merujuk kepada Al-Quran, kerana Al-Quran ialah kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah, dan sunnah merujuk kepada Rasulullah SAW, kerana sunnah itu ialah perkataan, perbuatan, takrir dan apa yang Nabi hendak buat. Ucapan dan perkataan, perbuatan, takrir ni maknanya apa yang Nabi akui, perbuatan orang tapi Nabi tidak larang, atau Nabi ikrarkan, Nabi biarkan. Dan yang ketiganya ialah apa yang Nabi rasa nak buat, walaupun Nabi tak sempat nak buat, masalahnya kena wafat dan sebagainya, tapi apa yang Nabi hendak buat, maka itu adalah sunnah Nabi SAW.
Dan ijma'. Ijma' maknanya apa? Kesepakatan, konsensus para ulama. Baik, kita akan lihat satu sekarang. Al-Quran kalamullah yang kita ketahui, yang dimaksudkan dengan Al-Quran itu ialah apa yang tertulis dalam mushaf daripada surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. So ini adalah Al-Quran. Dan ia adalah kalamullah al-munazzal, kataan Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dari Jibril AS dalam bahasa Arab yang nyata, yang merupakan mukjizat Nabi SAW. Bermula daripada surah Al-Fatihah berakhir dengan surah An-Nas, 114 surah. Ini adalah Al-Quran. Adapun perbincangan tentang apakah bukti Al-Quran yang benar wahyu Allah, kata Allah, maka ini kita kata sebagai orang Islam tidak perlu kita bincang kerana kita telah beriman dan menerima. Adapun untuk menjawab keraguan-keraguan ini, maka itu perlu kepada siri yang lain. Mudah-mudahan ada ruang dan peluang untuk kita bincang berkenaan perkara tersebut. Wallahu a'lam. Itu Al-Quran. Dan Al-Quran yang hujjah. Dan bersamaan dengan Al-Quran, Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi kita SAW. Selain daripada Al-Quran, Allah Ta'ala kata, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dia yang telah memutuskan kepada golongan yang ummi, yang tidak tahu baca dan tulis, seorang Rasul daripada kalangan mereka sendiri juga. Rasul itu pun sama macam mereka, tak tahu baca, tak tahu tulis. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Al-Kitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka itu adalah kesesatan yang nyata. Allah Ta'ala sebut, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah telah menganugerahkan yang besar kepada orang mukmin apabila dia mengutuskan rasul daripada kalangan mereka sendiri, yang manusia. Yang mana rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mensucikan mereka, ajarkan mereka Al-Kitab dan juga Al-Hikmah. Apa dia Al-Hikmah? Kita tahu Al-Kitab, apa dia Al-Hikmah? Al-Hikmah, seperti mana kata Imam Syafi'i rahimahullah, seperti yang telah disebutkan para ulama tafsir daripada salaf, maksudnya adalah sunnah. As-sunnah. So, Al-Quran dan As-Sunnah, kedua-duanya adalah wahyu daripada Allah. Allah sebut dalam surah An-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Tidak adalah Muhammad itu bercakap melainkan wahyu, bukan dengan hawa nafsunya, tetapi semuanya adalah wahyu. Semuanya adalah wahyu. Diajar oleh Syadidul Quwa, oleh Jibril AS. Masuk hadis. Nah, itu datang dalam sebagian hadis, kenyataan Nabi bahawa baginda telah diberitahu sebentar tadi, atau dibisikkan ke dalam hati baginda oleh Jibril. Hadis Jibril yang paling jelas, bagaimana Jibril datang bertanya, Rasulullah, akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil ihsan. Ya, beritahu kepada aku apa makna iman, apa makna Islam, apa makna iman, apa makna ihsan. Ya kan Jibril datang ajarkan hadis kepada Nabi SAW. So Al-Quran dan hadis tidak boleh dipisahkan. Sebab tujuan hadis ialah litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihi. Kata Allah Ta'ala, supaya kamu wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang kami turunkan. Nabi adalah yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menafsirkan, menjelaskan ajaran Allah Ta'ala. Sebab itu kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Quran.
adalah akhlak Nabi. Tingkah laku Nabi itu Al-Quran. Yakni tingkah laku Nabi itu merupakan tafsiran bagi Al-Quran. Tafsiran bagi Al-Quran. So Al-Quran, orang yang Islam, orang yang beriman, tidak ada yang ingkar Al-Quran sebagai sumber yang paling berautoriti. Kalau ingkar yang ni, memang terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi yang jadi muskilahnya, kita dapati ada kelompok munafikin, kelompok yang berpura-pura Islam. Mereka kononnya mengambil Al-Quran tapi tidak mau mengambil sunnah. Bagaimana? Sedangkan sunnah itulah yang mengambil Al-Quran. Dalam hadis yang sahih dari riwayat Abi Dawud, Nabi SAW berkata, maksudnya hampir sahaja nanti akan datang. Dan ini adalah di antara mukjizat, tuan-tuan. Kalau orang tanya, apakah di antara dalil sunnah ini benar, sahih? Kita kata di antara dalil sunnah ini benar dan sahih, ialah wujudnya golongan inti hadis. Macam mana tu? Sebab kewujudan golongan inti hadis telah pun Nabi beritahu semasa Nabi hidup. Dan Nabi telah larang kita daripada mengikut mereka. Allahu Akbar kabira. Di antara dalil Nabi ini sebagai Nabi yang ulama sebut sebagai a'lamun nubuwah, dari dalil kenabian, ialah Nabi memberitahu kita perkara yang belum berlaku semasa hayat. Kemudian selepas hayat Nabi atau selepas zaman itu berlaku 100% sama. Nabi kata, hampir sahaja nanti akan ada golongan di belakang umat ini, golongan belakangan umat ini, yushiku, hampir akan datang. Nabi kata, seorang lelaki yang sedang bersandar. Nabi sifatkan pula perangai dia, yang bersandar di atas di sofa yang tempat duduk yang ala arikati. Arikati, sofa. Menunjukkan bahawa mereka ni adalah golongan yang, kalau kita tengok golongan inti hadis pada zaman kita, Allah, itulah dia. Pergi bercakap di mana-mana pun, diberikan kursi yang empuk, duduk. Duduk atas kursi, bercakap. Rehat, atau apa. Tunjukkan mereka ni golongan yang malas mengaji, malas belajar. Mereka tidak pergi bertalaqi ilmu dengan para ulama. Allahu Akbar. Dibawakan kepadanya hadis-hadisku. Lalu dia kata, cukuplah kepada kami Al-Quran. Apa yang Allah haramkan, kami haramkan. Apa yang Allah halalkan, kami halalkan. Nabi kata, sesungguhnya, ala innama harrama Rasulullah kama harrama Allah. Sesungguhnya apa yang Rasulullah haramkan, sama seperti yang Allah haramkan. Dari riwayat yang kata, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan Quran, Al-Quran dan yang seumpama dengan Quran, yang sama dengan Quran dari segi authority. Sebab itulah bukan syarat sesuatu hukum dalam Islam ini mesti ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran saya kata, in tuti'u tahtadu. Kalau mereka taat Rasul Muhammad SAW ini, mereka akan diberi hidayah pada Allah. Allah suruh kita taat Nabi mutlak. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Tidak kami utuskan seorang rasul melainkan untuk ditaati dan diizin Allah. Ya, Rasul datang untuk kita taat. Dan kita sendiri tidak tahu Al-Quran melainkan Rasul yang hendak ini Quran. Jadi antara hujah ulama sebut, golongan inti hadis yang mendakwa kata kami nak pakai Quran. Tanya dia, macam mana hang tahu yang hang kata Quran tu Quran? Siapa yang ada? Jawapan dia Rasul. Ada. Jadi apa yang Rasul cakap tu apa? Sunnah. So yang bagi tahu kita Quran ialah sunnah. Kalau kita tolak sunnah, tidak ada Al-Quran. Kata ulama salaf, as-sunnatu qadin 'ala al-Quran. Sunnah itu qadhi yang menentukan Quran. Dia yang menafsirkan, yang memberi makna kata putus terhadap Al-Quran. Ya. Bila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hantar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pergi berdebat dengan golongan Khawarij.
boleh pesan, dia kata sesungguhnya Al-Quran itu ada banyak wajah tafsiran boleh dibawa. Maka engkau peganglah mereka dengan sunnah. Apakah makna sebenarnya? Kita nak kira dalam satu ayat. Nah, so ini sunnah. Dan sunnah, perbincangan tentang sunnah juga luas, panjang. Dan yang menjadi hujjah tentulah kita kata sunnah ni yang sahih, yang sabit daripada Nabi SAW. Di antara ironinya, golongan anti hadis ni, dia berkata kami tak nak pakai sunnah, pasal sunnah ada yang sahih, ada yang tak sahih. Dia kata Quran semuanya sahih. Kan? Ini kerana kecetekan ilmu. Ilmu terlalu cetek. Pertama kita kata kepada mereka, wujudnya sunnah yang sahihah, hasan, dhaif, yang tidak sahih, ini bukti bahawa kita boleh percaya kepada sunnah. Kerana menunjukkan sunnah telah ditapis, terpelihara macam terpeliharanya Al-Quran. Telah dikaji oleh ulama hadis. Diberitahu kepada kita mana satu hadis yang sahih, hadis yang tak sahih. Kenapa? Kerana menunjukkan ia dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, syubhat yang mereka bawa ini boleh digunakan untuk Al-Quran sebenarnya. Na'udzubillah min zalik. Kerana mereka tidak tahu bahawa Al-Quran juga diriwayatkan dengan rawi. Seperti sunnah juga. Sebab itulah kalau kita belajar ilmu qiraat, ada bacaan atau qiraat yang dipanggil qiraat yang syadz, yang lemah, yang tidak sahih. Kan? Yang mana qiraat itu kalau dibaca tidak sah kerana rawinya tidak kuat. Tapi tentulah Al-Quran itu sahabat telah pelihara, telah jaga, maka yang tidak sahih itu tidak lagi ditulis dan dihapuskan oleh para sahabat. Dan yang sampai kepada kita ni adalah qiraat yang mutawatir, yang telah sahih. Ya. Jadi kita kata, kalau kamu kata sunnah ni ada sanad dan sebagainya, kita nak kena kaji. Sama juga Al-Quran. Hakikatnya. Kalau kamu nak kata Al-Quran telah pun siap dibuat oleh ulama, telah ditapis, sama juga sunnah. Sunnah pun telah ditapis. Kerja kamu bukan ada apa pun, cuma kamu nak tahu. Kamu kena rujuk apa ulama kata ya, hadis ni sahih ke tak sahih. Bukannya kamu yang nak kena pergi hafal sanad hadis dan kena pergi cek rawi seorang-seorang, tak perlulah. Telah selesai. Okay. Jadi maknanya kita kata syubhat golongan yang tidak mau pegang sunnah ni sangat-sangatlah remeh dan terhasil kerana kejahilan mereka yang sangat mendalam. Nasallallahu al-afiyah. Ahli sunnah wal jamaah ni kita akan bincang lebih dalam kaedah-kaedah yang kita akan sebutkan nanti. Sunnah tidak dibeza-bezakan. Di antara ianya adalah sunnah tawatir atau sunnah ahad. Semua-sama hujjah. Sama-sama hujjah. Tawatir ni adalah hadis yang bilangan rawinya ramai. Diriwayatkan oleh 10 orang sahabat kepada 10 orang tabi'in, kepada 10 orang tabi'in. Masalahnya, ada hadis yang ahad ini diriwayatkan oleh seorang, 2, 3 orang, 7 orang. Tidak ramai yang merawikan hadis tersebut. Tapi itu bukan ukuran. Bilangan itu bukan ukuran. Kerana meriwayatkan hadis fardu kifayah. Bukan semua sahabat wajib riwayat apa yang dia dengar. Sebab itu dia tengok Abu Hurairah antara sahabat yang banyak meriwayat hadis. Abu Hurairah akan duduk di dalam Raudhah Masjid Nabawi, bersandar dekat dinding rumah Aisyah radhiyallahu anha, dia akan riwayat hadis. Dia akan sebut, betul tak apa yang aku riwayatkan ini wahai tuan rumah, ini Aisyah. Aisyah akan akui. Aisyah akui bahawa ya betul. Nah. Ya. Abu Hurairah riwayat, maka tidak perlu lagi sahabat lain nak riwayat. Masalahnya ini bukan mesti setiap orang sahabat kena cerita apa yang dia nak Nabi cakap.
Baik. Kemudian al-ijma'. Apa tu ijma'? Al-ijma' ialah kesepakatan mujtahidin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas satu perkara atau hukum syar'i. Atas satu hukum syar'i. Yang mana hukum syar'i itu tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun peristiwa itu tidak berlaku di zaman Nabi. Itu dari segi makna ijtihad ataupun ijma'. Ia adalah kesepakatan ulama-ulama Islam atas satu isu, atas satu hukum syarak. Atas satu hukum syarak. Di antara hukum syarak ialah akidah. Sebab itulah apa yang ulama Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Walaupun kita tidak tahu secara spesifik apakah nas Al-Quran atau hadis yang menjadi sandaran mereka, tetapi jika telah ada kesepakatan, telah ada ijma', konsensus, mereka memahami makna ayat ini begini maknanya, atau akidah ni begini caranya, ini yang kamu kena i'tiqad, maka dia adalah hujjah. Seperti juga dalam hukum fiqh. Kerana akidah adalah hukum syarak. Ahkamu khitab syari' al-muta'alliq bil ahkam al-ilmiyah. Ucapan syari' Allah Ta'ala yang berkaitan dengan hukum hakam ilmiah, kepercayaan, i'tiqad. Itu adalah akidah. So dia adalah hukum hakam. Dan ijma' ini terpelihara dan maksum. Ijma' apabila umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berijma', maka ia terpelihara dan wajib kita ikut. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi, yang berseberang dengan Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikut selain jalan orang yang beriman, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Kami akan biarkan dia dengan kesesatannya dan kami akan cucuh dia dengan api neraka. Auzubillah min dzalik. Wasa'at masir. Itulah seburuk tempat kembali. Dan kita dah sebut, Allah Ta'ala sebut 3. Ati'u Allah wa ati'u Rasulah wa ulil amri minkum. Pada hakikatnya ijma' ia bukan benda lain daripada Quran dan Sunnah. Dia adalah apa yang difahami oleh generasi salafus salih terhadap makna ayat atau makna hadis atau cara praktik satu hukum. Itu maksud ijma'. Jadi kalau mereka dah bersepakat, tidak ada jalan keluar untuk kita melainkan kita ikut mereka. Kerana mereka kita disuruh oleh Allah Ta'ala, diancam oleh Allah Ta'ala dengan azab neraka jika kita menyelisih jalan orang beriman. Wa may yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Jalan orang beriman apa? Ijma'. Yang mereka telah bersepakat atasnya. Tak. Jadi inilah 3 usul, 3 prinsip yang dengannya Ahlussunnah wal Jamaah mengukur akidah mereka. Adakah akidah itu ada sandarannya daripada ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW atau ijma' salafus salih. Jadi kalau dia menyelisihi ijma' salafus salih, walaupun orang tu bagi ayat Al-Quran tapi kefahamannya kefahaman baru yang tidak ada dipahami oleh generasi salaf, maka kita kata kefahamannya batil, ditolak. Ya. Kemudian 3 sumber ini dikuatkan lagi dengan akal yang sejahtera dan fitrah yang sejahtera. Kita dah sebutkan semalam secara ringkas. Kita ada 2 benda, akal dan fitrah. Apa dia akal? Akal ialah al-quwwah al-mudrikah. Satu potensi yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri kita yang dengannya kita boleh memahami perkara. Allah Ta'ala kata, lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah Ta'ala cela orang musyrikin. Siapa? Allah Ta'ala kata, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Kami telah penuhkan neraka Jahannam itu dengan jin dan manusia. Siapa?
Lahum qulubun la yafqahun. Mereka ada jantung tapi tak memfaham. Sebab di jantung kita ni Allah Ta'ala ciptakan satu potensi yang berhubung dengan otak kita, namanya akal. Yang mana kalau kita kata jantung kita ni secara fizikalnya fungsinya adalah mengepam darah. Yang bila dia pam darah itu barulah anggota lain boleh bergerak dan hidup. Kalau jantung berhenti pam darah, kita pun amat riwayat. Sama juga dari segi fungsi kebatinannya, spiritualnya, dialah yang mengepam niat dan kehendak. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu berlaku dengan niat. Kehendak yang jitu, keazaman. Tak, kamu jadi satu benda. Dia mesti ada dua perkara. Iradah jazimah wa qudratun tammah. Kita ni nak buat apa pun takkan jadi kecuali ada dua perkara. Kehendak yang jitu, kemampuan yang penuh. Kalau ada kehendak jitu tapi tak mampu, tak boleh juga. Nak beli kereta yang baru tapi dia tak ada. Mampu tapi tak ada kehendak. Orang kaya buat tak betul kereta. Mana tak mau, tak ada juga. Kan? So Allah Ta'ala bekalkan kepada kita akal. Yang akal ni kita buat apa? Kita berfikir. Kita perhati. Sebab Allah suruh perhati. Allah suruh perhati dua benda. Yang pertama, Allah Ta'ala kata, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhati dan merenung Al-Quran? Atau hati jantung mereka telah terkunci? Itu satu. Kena perhati ayat-ayat Allah Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkan ini diberkati kata Allah untuk mereka tadabbur, ambil fikir dalam ayat-ayat. Kemudian Allah sebut dalam Al-Quran, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Apa tak tengok macam mana kami ciptakan unta? Yang mana unta itulah kenderaan kamu, wahai orang Arab. Orang pergi mengembara dengan unta. Afala yanzuruna ila al-ibil. Tuhan sebut paling dekat dengan dia, unta. Kalau tengok langit, macam mana kami cipta langit. Hebat langit ni, tak ada tiang. Tapi boleh apung atas kepala kamu, tak timpat, tak hampak kamu. Nah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung ganang di kanan kamu. Tengok macam mana Tuhan cipta. Kamu boleh buat gunung ganang? Tak boleh. Allahu Akbar. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi tengok macam Tuhan bentang kamu duduk atas daratan ni. Daratan ni. Macam mana Tuhan bagi kamu duduk atas dia. Walaupun bentuknya secara totalnya adalah kurawiyah, bulatan, tapi kamu boleh duduk. Macam dihampak kepada kamu. Tuhan semua perhati ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Allah kata sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk dan juga pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah kepada mereka bahawa Rasul itu benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayat kauniyah alam ini dengan ayat yang ulama sebut sebagai ayat suturiyah atau mastur, kitabul mastur, kitab Allah yang tertulis dengan kitab Allah yang terbentang dilihat alam ini, kedua-duanya saling harmoni, mengharmonikan. Tugas akal ialah untuk, macam kita dah sebut semalam, membuat analogi, ambil fikir, ambil iktibar. Allah Ta'ala kata fa'tabiru ya ulil absar. Ambil iktibarlah wahai orang yang ada pandangan mata hati. Fa'tabiru ya ulil absar.
Jadi tugas akal ialah untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk merenung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat Allah taala iaitu Al-Quran dan Sunnah datang untuk membimbing akal. Ini poin yang paling penting. Ini adalah kunci, pasak, tonggak metodologi Ahli Sunnah wal Jamaah bila nak berinteraksi dengan wahyu. Bila nak berinteraksi dengan wahyu. Dan bila kata-kata akal ini adalah kunci, pasak, tonggak, maksudnya hubungan di antara akal dengan wahyu ini adalah penting untuk kita faham. Bahawa di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah dia tidak ada kontradiksi, tidak ada perlawanan, tidak ada pertenggahan antara akal dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu penting. Tak. Kenapa? Akal makhluk Allah, Al-Quran dan Sunnah kalamullah, wahyu daripada Allah. Dan Al-Quran dan Sunnah datang untuk membimbing akal. Dan akal dicipta oleh Allah Ta'ala untuk patuh kepada wahyu. Apa dalil Allah Ta'ala cipta akal ni untuk patuh kepada wahyu? Dalilnya firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepada menjadi hamba. Akal tu siapa? Akal tu kita lah, manusia dan jin. Apabila Tuhan kata kita ni, manusia dan jin ni jadi hamba dia, seluruhnya masuk akal tadi lah. Akal. So Tuhan ciptakan akal ni untuk jadi hamba, abdun. Hamba yang taat. Itu sebenarnya akal. Kena faham tabiat akal. Apa tujuan dia jadikan? Apa kerja dia? Apa fungsi dia? Apa kedudukan dia? Manzilah dia? Punca kesesatan yang terbesar dalam akidah ialah perasan diri, takabbur. Sebab itulah punca sesatnya syaitan dan iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tang mana yang dia sombong? Syaitan, iblis ni dia sombong pasal apa? Pasal dia mendahulukan akalnya atas suruhan Allah Ta'ala. Dia letakkan akalnya sebagai tuan, bukan hamba. Bila dia kata, Asjudu lima khalaqtahu tina, lima khalaqta tina. Adakah aku patut sujud kepada makhluk yang engkau cipta daripada tanah? Iblis kata, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, engkau ciptakan dia daripada tanah. Na'udzubillah min dzalik. Punca akal sesat bila dia perasan kata dia lagi faham wahyu daripada wahyu sendiri. Sedangkan tujuan Allah Ta'ala bagi akal kepada iblis supaya dia faham perintah Allah. Bila Tuhan kata sujud, sujud. Jangan banyak cakap. Itu tugas akal. Bukan tugas akal nak cari. Patut ke tak aku sujud? Bukan. Tuhan ciptakan akal, makhluk yang paling berakal daripada iblis apa? Malaikat. Pasal malaikat semua sujud? Pasal malaikat sempurna akal mereka. Akal mereka suci, tidak ada syahwat. Tapi Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia ni ada ujian. Bersama dengan akal, Allah letakkan di sebelahnya syahwat. Syahwat ni nak lawan Tuhan. Pasal apa? Supaya kita ini terbukti. Kata pasal apa Tuhan dicipta kita macam tu? Itu kehendak Allah Ta'ala lah. Cara fikir tu akal silap. Kita ni kan makhluk hamba. Alam ni kan tuan dia, empunyanya Allah. So itu adalah kehendak Allah lah. Fa'alu lima yurid. Dia buat apa dia kehendak. Tapi Allah itu hakim, berhikmah, bijaksana.
Dia tidak buat benda yang sia-sia. Supaya kita ni boleh buktikan ketaatan kita kepada Allah itu terbukti. Sebab Tuhan bagi kita jalan pilihan. Jadi kita kata, kita kena faham kedudukan akal. Akal ni bukan untuk kita jadikan dia sebagai master, tuan. Tetapi akal mestilah seiring, sejalan, harmoni, selari dengan apa yang telah didatangkan oleh wahyu. Kerana wahyu itulah tuan kepada akal. Oleh sebab itulah wahyu tidak akan datang, tidak akan cerita benda-benda yang tak masuk akal, yang tak logik. Itu tak mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Sebab itulah dalil Allah Ta'ala kata, sesuatu kitab itu jika didakwa kata dia kitab Tuhan, kalau kamu nak tahu kitab tu betul ke tak betul daripada aku, kata Allah Ta'ala, apa tengok? Dia sesuai dengan akal tak? Dalam surah An-Nisa Allah kata, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tak bijak Quran? Kalaulah Quran ni bukan daripada Allah, pastilah mereka akan dapati dalam Quran ni kecanggahan, kontradiksi yang banyak. Macam yang berlaku pada Bible, macam yang berlaku pada kitab-kitab lain yang didakwa atas nama Tuhan tapi bukan Tuhan turunkan. Kita dapati dalamnya banyak kecanggahan yang tak dapat diharmonikan sehingga sebahagian ahli tafsir Bible terpaksa mengakui fakta-fakta dalam Bible itu ada setengahnya silap, salah dan sebagainya. Allah. Dia tak boleh nak ni. Tapi Al-Quran harmoni dengan akal. Harmoni dengan akal. Dia tidak datang perkara-perkara yang mustahil pada akal. Jikalau akal dicipta oleh Allah Ta'ala secara fitrahnya mengatakan Tuhan tidak mungkin sama seperti makhluknya, maka tak mungkin ada dalam Al-Quran ayat yang memberikan kita waham atau wasangka Tuhan itu macam makhluk. Tak mungkin. Tak mungkin. Kalau ada sangkaan itu syahwat. Itu syubhat daripada diri kita. Al-Quran tak bagi sangkaan itu. Al-Quran suci. Akal kita kadang-kadang tak suci, dicemari oleh syahwat tadi macam iblis. Perintah Allah Ta'ala suruh sujud kepada Adam, suci, murni. Tidak ada apa yang lawan dengan akal. Logik. Tapi yang iblis, kenapa dia tak mau buat? Pasal akal dia tu masalah. Cara fikir dia tak betul. Sebab itu Allah Ta'ala bagi tahu kepada dia. Qala ya iblis ma mana astakbarta am kunta minal 'alin. Kata, wahai iblis, kenapa hang tak mau sujud kepada apa yang aku telah ciptakan dengan dua tanganku? Allah Ta'ala tahu apa syubhat iblis. Hang nak berkata aku hang dicipta daripada api bertanah. Itu bukan ukuran. Aku dicipta makhluk aku daripada apa saja. Sedangkan malaikat aku cipta daripada cahaya lebih baik daripada api. Tapi poin yang sebenarnya, Adam ni mulia dan siapa? Aku cipta Adam directly dengan tangan aku sendiri. Aku yang uli tanah dia jadikan Adam ni. Engkau aku hanya ciptakan, jadilah maka jadilah, aku cakap je. Tapi Adam yang aku cipta dengan tangan aku, tentulah apa yang aku sentuh dengan tangan aku lebih mulia. Itu logik dia. Dan patut dihormati. Kan? Itu poin kita. Tapi sebenarnya yang hang tak mau sujud ni pasal astakbarta am kunta minal 'alin. Hang ni dah jadi sombong kah? Ataupun hang dah jadi orang yang hebat-hebat meninggi diri. Nah itu poin dia. Hang perasan diri hang tu hebat, akal hang tu hebat. Sampai hang nak cabar hikmah aku. Hang nak cela hikmah kebijaksanaan aku untuk suruh hang sujud kepada Adam. Allahu Akbar. Ini punca sesat.
Tak ada lain lah. Firaun start sebab apa? Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Faham ke tak kita? Mereka ingkar dengan mulut mereka, tapi hati mereka yakin dengan ayat-ayat kebesaran yang kita bawa mai. Firaun dalam hati percaya Musa Rasul. Tapi pasal apa Tuhan kata? Zulman wa 'uluwa. Tapi kerana dia zalim dan merasa dia tinggi dan hebat. Allahu Akbar. Dia tak boleh terima Musa alaihissalam yang merupakan anak angkatnya. Alam nurabbika fina walida. Bukankah dulu kami yang jaga hang kecil-kecil? Itu puncak Firaun. Dia tak ada terima pasal Musa mai pada Bani Israel. Bani Israel itu bawah belakang dia. Allahu Akbar. Pokoknya bila akal rasa dia hebat, dia boleh faham semua benda. Inilah punca kesesatan. Bila kita rasa kita boleh faham semua benda tanpa bimbingan Allah Ta'ala. Dan nak faham yang ni tak susah kan? Pasal kita sekarang menyaksikannya. Kita tengok apa yang berlaku sekarang daripada wabak COVID-19. Bayangkan tuan-tuan, abad ke-21 ini, abad ke-21 adalah orang panggil the era of new atheism. Sama ada tuan-tuan tahu tak tahu, Allah Ma'alam, tapi ini adalah hakikat fakta. Dia adalah era kepada new atheism. Gelombang atheism yang begitu dahsyat, begitu hebat. Di mana golongan new atheism ini, mereka bukan lagi golongan ahli falsafah, tetapi mereka golongan saintis yang mengangkat, yang mendabik dada kata mereka telah memahami semua benda dan teori-teori sains mereka begitu hebat. Sebab itulah the four horsemen of new atheism semuanya daripada pakar-pakar sains. Dan manusia merasakan tahun 2020 ini adalah kemuncak kejayaan. Maka dia letakkanlah tahun 2020 ini adalah vision 2020. Bukan Malaysia saja. Mana-mana dunia pun duk perasan kata tahun 2020 ni adalah tahun yang memang ditunggu-tunggu. Tunggu-tunggu. Selepasnya 2021 sampai 2030, 2050. Ini yang diperasa tahun ini mereka akan mencapai kejayaan terbesar. Tetapi itulah dia. Bila kita rasa kita hebat, Allah Ta'ala nak beritahu kita apa tak hebat. Apa tak hebat. Apa tak tahu apa nak jadi. Apa jadi macam. Nak keluar market beli ikan sekok pun tak apa. Yang kata hebat manusia itu tak boleh nak buka, nak jijak pintu rumah dia pun terkurung dalam rumah. Di negara kafir. Allahu Akbar. Apa yang jadi kepada mereka? Tuhan azab mereka dengan azab cukup pedih. Kematian yang beratus ribu mencecah juta. Allahu Akbar. Barulah mereka ingat Tuhan. Mereka sedar kata tidak ada kuasa yang setanding kuasa Tuhan. Allahu Akbar. Kenapa kita nak bangga dengan tak? Jadi ahli sunnah wal jamaah, poin dia adalah kita sedar ini adalah kedudukan agama. Manusia ni hebat macam mana pun, dia perlukan bimbingan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang kena ilhamkan kepada dia apa benda pun. Nah. Baik. Kemudian kita ada satu benda yang kita sebut fitrah. Apa dia fitrah? Fitrah ni tidak lain tidak bukan akal juga. Sebahagiannya akal. Fitrah, maksud fitrah ialah kejadian asal, ciptaan asal kita. Ketika mana Allah Ta'ala ciptakan kita, maka dia ciptakan kita ini dengan satu keadaan asal. Maka fitrah ni kata ulama dia ada beberapa perkara lah. Ada beberapa perkara. Fitrah ni secara umumnya ada 3 benda. Yang pertama, insting al-ghazirah
at-tabi'iyah. Yakni bila kita lahir daripada perut mak kita terus menangis, kita tahu minum susu, kita tahu kalau lapar macam mana nak buat. Apa yang kita tak perlu belajar, mak kita tak ajar. Kita boleh tahu. Dari segi rasa takut, rasa sedih, kalau orang marah kita sedih, dia dalam gelap, dia sorang-sorang, dia takut, dia menangis. Dia tahu reaksi mak ayah dia ni, ayah dia marah, ni mak dia marah, ni mak dia sayang, mak dia suka, dia gelak, dia ketawa. Dari mana semua tu? Tuhan ajar. Tak ada siapa ajar. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tuhan ajarkan manusia apa yang dia tahu. Yang kedua, nilai-nilai etika universal. Ethical values, universal ethical values. Nilai-nilai etika universal ni apa? Kita dapati manusia berbeza budaya, berbeza bangsa, berbeza bahasa, berbeza warna kulit, berbeza latar belakang sosial, ekonomi, bahkan agama. Tetapi mereka ada nilai yang mereka sepakat sebagai nilai-nilai murni dan nilai-nilai tidak murni. Jujur, amanah, membantu orang yang susah, nilai murni. Menipu, khianat, menzalimi orang lain, nilai tidak murni. Semua manusia. Mana daripada mana? Allah Ta'ala. Fitrah. Dan yang ketiga ialah tapak asas untuk akal tadi mula berfikir. Iaitu dia panggil logik asas. Yang Tuhan ciptakan kita, yang Tuhan ajarkan kepada kita, logika asas. Apa dia? Setiap kejadian ada pembuat. Setiap sebab ada musabab. Dan tak mungkin berhimpun dua benda yang kontradik. Dua benda yang berlawanan. Itu di antara banyak. Yang masyhur ada dua. Yang mana manusia ni, kita sampai kita mati pun, daripada kita kecil sampai kita mati, ilmu yang kita duk perolehi, yang kita panggil al-aqlul muktasab, akal perolehan. Jadi kita ada akal yang memang Tuhan dah sediakan kepada kita. Kemudian akal ni kita akan develop, kita akan kembangkan, kita akan enhance. Melalui pemikiran, kajian, penelitian, pembelajaran. Ikut benar. Karena kita dah guna dua prinsip ni lah. Bila kita tengok sesuatu, kita nak tahu apa sebab jadi lagu ni. Maksud kita pun buat kajian. Maka orang pun jadi saintis. Kaji itu, kaji ini. Dan kita tahu tak boleh ada kontradik, dua benda yang tanakut. Dengan itu kita boleh ukur orang ni cakap betul ke, cakap tipu ke. Satu orang menipu. Tak bersifat kata nak main rumah aku, tak ada demand. Orang dia kata aku masa tu pergi sekian tempat dia kata. Itu sekali lagi dia cerita ke orang lain pula, kita dengar. Dia habaq fakta yang lain pada masa yang sama. Yang dia habaq kita tadi dia pergi sekian tempat, dia habaq dia ada tempat lain pula pada masa yang sama, waktu yang sama. Kita boleh cakap bahawa padahal dia tidak rumah, tak boleh nak pun. Dia janji dengan orang banyak sangat dalam masa yang sama, tak boleh nak buat. Makanan. So apa yang kita develop kepada kita ni, inilah dia. Inilah fitrah. So akal yang Tuhan bagi kepada kita ini untuk faham khitab syar'i, dan Al-Quran datang membawa kepada kita prinsip-prinsip akal. Kita kata Al-Quran dan wahyu dan sunnah, wahyu datang membawa untuk membimbing akal, maka dia akan tidak lari daripada prinsip akal itu. Sekurang-kurang fakta yang Quran dan sunnah bagi kepada kita, dia paling kurang dia adalah harus pada akal. Bila Allah Ta'ala beritahu kata kita akan dihidupkan semula, akan ada alam yang baru, alam akhirat.
Adakah benda ni mustahil pada akal? Adakah akal tak boleh faham? Tuan, ia benda yang lebih jelas daripada apa benda yang lain. Kewujudan akhirat sangat jelas kepada manusia yang berfikir. Sebab itulah banyak-banyak agama dalam dunia ini, agama ni, ciri-ciri agama dua benda. Percaya Tuhan, percaya hidup lepas mati. Yalah. Kok celah mana manusia semua boleh bersepakat dua benda ni? Saya kira fitrah. Untuk wujudnya alam baru selepas alam dunia ni bukanlah benda yang pelik, kerana kita dulu main daripada alam ni juga, alam perut mak. Lepas tu kita pindah ke alam dunia. Lepas tu kita tengok Tok Wan kita, Tok Nek kita meninggal masuk dalam alam kubur. Lepas tu kita tahu orang yang meninggal ni pula dalam hidup dia, ada orang yang susah, ada orang yang hidupnya dizalimi, ada yang menzalimi. Tetapi dia sampai ke sudah tidak terbela atau dibalas perbuatan. Kita kata mustahil. Tuhan yang maha bijaksana akan membiarkan dia macam ini. Mesti akan ada hari judgment day. Sebab tu Allah Ta'ala kata, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Tengok, Tuhan cerita tentang ciri-ciri orang yang berakal. Apa orang berakal ni buat? Alladzina yadhkuruna Allah qiyam. Dia ingat Allah waktu dia berdiri. Wa qu'udan waktu dia duduk. Dan dia baring di sebelah kanannya, lambung kanannya. Maksudnya orang ni orang yang yakin, percaya akan kewujudan Allah. Yakin dengan kebijaksanaan Allah. Allah. Hikmah kejadian ciptaan langit dan bumi ini, hikmah Allah Ta'ala. Nampak betapa bijaksananya Allah Ta'ala pada penciptaan langit dan bumi. Maka apa natijah dan kesan setelah dia fikir tu? Spontan, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak bagi renggang antara ayat dengan ayat. Jadi pasal apa? Nak cerita kata benda tu akan automatically terpacul daripada mulut dia. Tidak akan ada jarak masa yang lama. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tak cipta benda ni sia-sia. Macam tu saja habis. Subhanaka, maha suci Engkau. Tak mungkin Engkau akan mati dengan macam tu saja. Faqina azaban nar. Oleh sebab itu lindungi kami ni Allah daripada azab neraka. Apa? Dia yakin kata ada hari akhirat. Oh, Allah. Cerita ni panjang. Kita buat kuliah lain. Tapi nak cerita kata harmoninya akal dengan wahyu. Kan? Harmoninya akal dengan wahyu. Kan? So masdar ini, sumber-sumber ini bergabung memberikan kita kefahaman akidah yang sahih. Ahli sunnah wal jamaah, apa yang kita cakap, dia tidak menolak akal. Ahli sunnah wal jamaah tidak menolak akal. Bahkan ahli sunnah wal jamaah yang paling berakal. Akidah mereka semua logik. Tidak ada akidah mereka yang ada kontradiksi dengan akal yang waras, akal yang sahih. Kita panggil aklun sharih, akal yang sesuai dengan fitrah. Seperti yang Allah Ta'ala ciptakan, yang tidak terpesong, tidak menyeleweng. Ini point. Semua akal, ini maksud akal. Akal yang suci daripada sebarang syubhat dan syahwat. Adapun akal ahli bid'ah, ahli kalam, golongan yang mendakwa kata mereka menggunakan logik, akal mereka tak suci. Akal mereka itu dicemari oleh pemikiran-pemikiran songsang, oleh keraguan-keraguan terhadap wahyu Allah Ta'ala. Tak mungkin. Orang yang ragu kepada wahyu Allah, akal dia tak mungkin betul. René Descartes kata, bukan saya kata, orang kafir kata, René Descartes dia kata, tak mungkin bagi seorang etis kajiannya akan betul. Dia merujuk kepada kajian apa? Sains.
Bagi dia seorang etis yang mengkaji sains, kalau dia etis, tak percaya Tuhan, kajian sains dia tak mungkin betul. Sebab dia telah mengasingkan pembuat kepada kejadian yang dia sedang kaji. Allahuakbar. Allahuakbar. Satu orang mekanik, kita suruh dia repair kereta. Tanpa dia mengambil kira kereta jenis apa yang dia nak repair. Agak-agak tuan-tuan, apa akan jadi? Jahanam kereta kita. Kereta Proton Saga, dia pergi tukar buat enjin kereta Mercedes. Kereta Mercedes tukar pergi buat enjin kancil. Kedua. Sebab bagi dia tak penting siapa yang cipta kereta. Yang penting kereta. Bagaimana ia berfungsi. Itu ibarat orang etis. Na'udzubillah min dzalik. So bila kajian sains yang betul, tak betul apa sebab? Itu Rene Descartes, dia selaku orang yang Kristian, na'udzubillah min dzalik, tapi ahli falsafah yang melihat dari sudut sains. Bagaimana hubungan kepercayaan kepada Tuhan dengan kesahihan satu ilmu. Kita kata sama juga orang yang mengkaji Al-Quran dengan dakwaan kata dia nak mengharmonikan di antara akal dengan Al-Quran. Kalau dia tidak ada keyakinan yang teguh tentang kebenaran Al-Quran, tak mungkin kajiannya akan turun. Allah Ta'ala kata, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Ila akhir ayat. Al-Quran ni petunjuk, tidak ada keraguan padanya. Dia ada petunjuk kepada orang yang bertakwa, yang beriman dengan ghaib dan mendirikan salat dan zakat. Baik. Kalau orang tu ada keraguan terhadap Al-Quran, kalau jiwa dia ada penyakit, Al-Quran tak boleh jadi petunjuk kepada dia. Al-Quran tak jadi petunjuk kepada dia. Al-Quran jadi petunjuk kepada dia bila dia menyerah diri kepada Al-Quran. Bila dia memperhambakan dirinya kepada wahyu. Adapun kalau dia mendabik dada hebat macam Firaun, macam Iblis, Rasul tak boleh tolong dia. Rasul tak ada hidayah kepada dia. Nah, kita kena faham. Selagi mana kita beriktikad ada di sana sumber rujukan lain yang lebih tinggi yang patut kita ikut daripada wahyu, wahyu tidak akan berfaedah kepada kita. Abu Talib dia bela Nabi dan sebagainya, tapi dia masih beriktikad nenek moyang perlu dijaga melebihi benda lain. Nenek moyang itu yang first. Maka apa natijahnya? Dia mati atas agama syirik, agama Abdul Muttalib. Allahu Akbar. Nasallallahu al-afiyah. Jadi kita kata penting kita kena faham this issue, this matter. Sebab ini adalah kunci utama. Untuk kita nak berinteraksi dengan wahyu, kita kena tahu kata wahyu adalah yang berautoriti. Akal di bawah. Dan fungsi akal dalam akidah, bila kita cerita pasal akidah, kita sebut apa akidah semalam? Akidah ni ialah alladzina yu'minuna bil ghaib. Tengok Tuhan sebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman dengan ghaib. Akidah ni sifatnya ghaib. Ciri-cirinya ghaib. Ia tidak dicapai oleh panca indera secara berdepan-depan. Allah ghaib. Malaikat ghaib. Kitab ghaib. Ghaib macam mana? Dia kata tak ghaib ni ada dalam Al-Quran. Dalam handphone ada. Ghaib dari segi malaikat tu ketika dia mai jumpa Nabi, kita bukan nampak. Dan kita yakin Al-Quran ni kalam Allah. Kita dengar asal daripada Allah sebut. Ya. Kita ni dah berapa hand dah. Dah berapa mulut dah sampai kita Quran. Tapi kita yakin, dibina atas keyakinan tak ada ghaib. Rasul. Kita tak nampak Rasul. Sekarang di kita. Bahkan sahabat yang duduk dengan Rasul pun, dia dibina atas kebenaran.
Disebabkan dia tahu Muhammad dan cakap bohong. Percaya. Dia sendiri tak nampak malaikat dalam bentuk malaikat. Jibril datang dalam bentuk orang. Nabi kata tu Jibril. Dia percaya. Dia bukan boleh pergi test ambil. Betul kan Jibril? Tak boleh. Apa hanya taslim. Hanya mah diri budak-budak. Jangan diri budak. Bentuk ghaib. Rasul ghaib. Hari akhirat ghaib. Takdir juga ghaib. Semua ghaib. So bila dia ghaib, akal, fungsi dia terhad. Fungsi akal ni terhad. Sebab itu Tuhan apitkan akal ni 3 benda yang besar dengan akal. Huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum 'a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am. Apa makna? Tuhan kata dalam Quran banyak tempat Tuhan gabung dengan 3 benda ni. Fuad, hati, tempat terletaknya, akal, telinga mendengar, mata melihat. Tak. So macam mana akal ni nak terima benda ghaib? So the proses dia macam ini. Apabila telinga ini menerima perkhabaran daripada Allah dan Rasul ghaib, dia akan turun ke hati. Faham maksud. Macam mana dia faham? Ni mata, fungsi mata. Mata melihat. Bila Allah Ta'ala cerita, kita bagi contoh yang mudah. Allah cerita, dalam syurga ada buah delima. Okay? Macam mana kita faham buah delima dalam syurga? Pasal mata kita lihat buah delima. Faham tak? Allah Ta'ala kata dalam syurga ada sungai daripada susu. Macam kita faham susu? Dan kita faham sungai, so kita bisa tengok sungai, susu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa utubihi mutasyabiha, dan diberikan kepada mereka dalam syurga itu yang sama, yang nak menyerupai seperti dalam dunia. So, kita kata, dalam benda yang wujud dalam alam ni, dia ada qadrun mushtarak fil makna zihni. Pada makna yang dipahami oleh akal, ada perkongsian. Walaupun dia benda lain. Sama dalam kehidupan harian kita. Kawan kita habaq, tadi aku sok makan nasi. Sok tu sahur. Orang tahu kata, makan sok. Makan nasi. Okey, nasi dia, adakah nasi kita? Kita makan nasi, kita faham tak cakap? Faham. Sebab pasal kita juga bisa makan nasi. Atau kita bisa tengok nasi. Atau kita tahu nasi tu apa. Tapi adakah nasi yang kita makan adalah nasi yang sama dia makan? Tak. Nasi dia, nasi kita. Dari segi wujud, nasi itu 2 nasi yang berbeza identitinya. Tapi kita boleh faham sebab akal kita buat kias, analogi. Sebab itulah yang Tuhan cerita kepada kita dalam Quran tentang sifat-sifatnya, nama-namanya, nikmat syurga, azab neraka, yang ghaib-ghaib ni, yang akal boleh faham dari sudut yang dia biasa tengok di dunia, yang dia boleh kiaskan, dia boleh faham makna, kias dari segi kias aula. Kias aula ni maksudnya dia tengok yang ada depan matanya, so dia tahu yang di akhirat tu lebih hebat daripada ini. So dia kata Allah berkuasa. Apa makna Allah berkuasa? Dia faham manusia ada kuasa, kemampuan. Maka dia faham makna kuasa. Tapi dengan i'tiqad Allah lebih berkuasa. Dalam syurga ada susu. Siapa dia tahu susu? Susu dunia. Tapi susu syurga lebih hebat daripada susu dunia. Susu syurga tak basi, tak masam. Dia tak ada expired date. Dia dalam sungai. Bukan tak kena perah. Kan? Susu kita kalau tuang dalam sungai, habis rosak. Kan? Baik. So ini adalah cara akal. Dan ini fungsi akal. Dan itulah cara macam mana kita nak faham khitabus syara'. Perintah Allah Ta'ala. Sebab itu ibadat pun, Tuhan namakan ibadat itu sesuai dengan nama-nama yang telah difahami oleh orang Arab. Kenapa salat dia bernama salat?
Sebab memang solat terkandung padanya solat. Doa. Munajat. Kan? Itu satu. Kenapa puasa as-saum dinamakan saum? Pasal memang kalimah saum dalam bahasa Arab ialah menahan diri. Kenapa wuduk dipanggil wuduk? Pasal memang wuduk dalam bahasa ialah membasuh sebahagian anggota. Kalau basuh semua anggota dipanggil ghusl, mandi. Kalau basuh sebahagian anggota Arab panggil wuduk. Pasal Nabi sebut dalam hadis datang di antara sunnah ialah berwuduk sebelum makan. Maksud berwuduk sebelum makan basuh tangan. Kan? Bukan wuduk yang macam solat dah. Kan? So di sana ada kita kata kadar konsep yang boleh kita faham. Yang kita boleh kita faham apa yang Tuhan nak cakap, Tuhan nak habaq kepada kita. Tak? Jadi ini adalah konsep hubungan akal dengan wahyu. Dan bagaimana wahyu itu fungsinya, akal itu fungsinya faham wahyu. Kita kena faham betul, penting. Yang sangat penting. Ya. Jadi bila kita kata akal ini akal yang sarih, akal yang fitrah, kita nak maksudkan dengan akal bukan akal yang orang sebut sebagai akal, tapi dia sebenarnya adalah satu disiplin ilmu yang telah dirumuskan tersendiri, bukan? Golongan ahli kalam, mereka faham bila kita sebut akal ialah ilmu mantik, ilmu falsafah Yunani. Ataupun akal yang mereka dah rumuskan di luar daripada Al-Quran. Ini poin yang dahsyat yang kita kena faham. So ahli sunnah wal jamaah, bila kita kata dalam wahyu ni ada akal, agama Islam ni agama yang logik, maksudnya ialah kita beriringan wahyu dengan Al-Quran ni, wahyu dengan akal ni beriringan, dia tidak asing. So beza kita dengan golongan ahli kalam, even sekali kita nak kata sebelum ahli kalam terpengaruh dengan falsafah, sebelum mereka terpengaruh dengan ilmu mantik, ahli kalam ni dia ada isu ialah bila dia asingkan akal dengan wahyu. So dia melihat akal tu dulu, wahyu kemudian. Macam mana manhaj ilmu kalam? Manhaj ilmu kalam ialah dia perhati dulu alam ini, kemudian dia buat kesimpulan. Dia buat kesimpulan, dia kata Tuhan tak macam ni, tak macam ni. Makhluk macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Sebab ilmu kalam, manhaj dia berpijak kepada melihat kepada makhluk untuk mengenal Tuhan. Kita kata betul. Memang Tuhan suruh tengok makhluk. Tapi poin dia sebab apa? Kita kata tadi sebab kita nak faham khitab wahyu nak sampai ni. Kalau satu orang tak pernah tengok unta, tak pernah tahu apa dia binatang nama unta dalam hidup sepanjang hayat dia baca ayat Quran, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Terjemah pilah segala bahasa pun dia tak boleh faham. Sampai kita main tunjuk kat dia ni unta. Tak. Kalau satu makhluk tak pernah makan nasi, dia bukan orang Melayu, tak pernah tengok nasi, tak tahu nasi itu apa, tak tahu rice ke apa ke ruz ke apa, dia tak tahu. Kalau kita pergi habaq dekat dia, aku tadi pagi sok aku makan nasi, aku makan rice, aku makan ruz, sampai sudah dia tak faham. Tak tergambar pada akal dia. Apa dia nasi, tak tengok nasi. Kalau kita bagi contoh, kalau mungkin dia pernah makan gandum misalnya. Tengok gandum, tengok barley. Kita boleh bagi dekat takribi. Nak dekat-dekat macam ni tapi warna dia putih. Mungkin. Kan? Tapi untuk kita nak bagi dia faham betul-betul nasi, mungkin kita tunjuk dia nasi. So memang kita disuruh melihat kepada alam untuk kita faham khitab syarak. Tapi manhaj ahli kalam, iskalnya, muskilah daripada manhaj ini adalah dia fikir, kemudian dia buat kesimpulan. Kemudian dia buat kesimpulan, baru dia pergi kepada wahyu. Dia pergi kepada wahyu, kemudian dia tengok wahyu. Kalau dia rasa wahyu cakap tu tak sesuai dengan rumusan, kesimpulan yang dia dah buat, dia akan tolak wahyu. Itu poin. Dia dah simpulkan apa yang bergerak ialah makhluk. So Tuhan tak boleh bergerak. Tiba-tiba dia pergi kepada ayat Al-Quran, tengok ada ayat yang menceritakan Tuhan ada sifat-sifat yang memberi makna gerak. Tuhan bercakap, Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Jadi muskilah oleh ahli kalam. Macam mana lawan dengan akal?
Apa maksud dia lawan dengan akal? Akal dia, kesimpulan akal dia. Ahli sunnah bukan macam tu. Ahli sunnah dia beriringan wahyu dengan akal. Wahyu yang bimbing akal. So, bila kita nak kenal Tuhan, kita kena kenal wahyu. Akal apa? Akal ni hari iring untuk faham. Itu kata ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak dikenali Allah itu dengan akal, tetapi tidak akan dapat dikenali tanpa akal. Akal tu alat. Akal tu alat. Alat. So ini adalah kesimpulannya. Kita masa dah nak habis, tamat. Jadi ini adalah apa yang kita nak bincangkan tentang masadir. Sumber-sumber akidah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Dan yang paling penting untuk hari ini kita kena tahu ialah tadi konsep hubungan wahyu dengan akal. Ini yang paling penting sekali. Ya? Jadi esok insya-Allah kita akan bincangkan kaedah-kaedah macam mana pula kita nak gunakan wahyu dalam konsep, dalam metodologi yang telah kita sebutkan tadi, insya-Allah taala. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada siri yang akan datang esok. Dan insya-Allah kita akan sentuh perkara yang kaitan dengan kaedah-kaedah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Ada soalan ni insya-Allah akan esok teringatkan balik, kita akan cuba ulas balik soalan-soalan kalau ada bisa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.